Cuba teka, grafik kad laptop gaming yang paling murah model mana? 3, 2, 1. Jawapan dia ialah RTX 2050. Yang kedua, grafik kad paling murah untuk laptop gaming. 3, 2, 1. RTX 3050. Yang ketiga, grafik kad paling murah untuk laptop gaming. Model apa? Yang ketiga maksudnya dia makin mahal lah. Jawapan dia adalah RTX 3050 juga. Beza dia, yang nombor 2 tadi 3GB, yang nombor 3 ni adalah 6GB. Of course, harga untuk laptop gaming yang pakai RTX 3050 3GB lagi murah berbanding dengan yang 6GB. Normally kita akan jumpa sekitar 3399, manakala untuk yang 6GB 3499. Persoalannya sekarang tuan-tuan dan puan-puan, adakah berbaloi untuk kita tambah 100 tu dapatkan yang 6GB sebab performance dia mantap? Itu yang saya nak bantu anda dalam video kali ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Monadiza. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. So, di hadapan saya ada laptop gaming terbaru dari Lenovo, iaitu Lenovo Lock Gaming yang guna Intel Core i5 12 Gen RTX 3050 6GB. Kita akan test laptop ni dan saya akan bandingkan dengan beberapa laptop gaming yang saya pernah review sebelum ni, especially yang dia punya spesifikasi sama, Intel Core i5 dengan RTX 3050 3GB. By that, kita tahulah yang mana lagi berbaloi. Adakah okey untuk kita spend lagi mahal RM100 berbanding dengan beli je yang murah? Okey, ini adalah Lenovo Lock Gaming. Dari segi design memang dia tak ada elemen gaming yang ketara sangat, kecuali di bahagian exhaust tu adalah grill yang berwarna biru. Actually grill ni pun bukanlah besi, dia hanyalah plastik, but aesthetically naiklah sikit elemen gaming dekat laptop ni. Dan belakang skrin belah atas ada branding Lock LOQ, belah bawah ada branding Lenovo dan warna keseluruhan laptop ni adalah Storm Grey. Input output connection ada dekat setiap sisi. Belah kanan ada satu webcam shutter switch and ada satu port USB-A 3.2 Gen 1. Belah kiri pula ada combo audio jack and ada satu port USB-C 3.2 Gen 2 yang support power delivery sampai 140 watt dan juga display. Lepas tu belakang ada dua port USB-A 3.2 Gen 2, ada LAN port, HDMI 2.1 dan juga power jack. Dalaman laptop ni just nice, bezel screen dia nipis kecuali bahagian atas disebabkan ada webcam. Lepas tu layout keyboard dia standard layout untuk mana-mana laptop Lenovo IdeaPad. Pelik kalau kita nak compare dengan layout keyboard laptop brand lain, tapi to be honest dengan anda, saya personally suka dengan layout laptop Lenovo disebabkan dia punya arrow key tu macam berada di separated island. Dia tak berhampiran dengan key-key yang lain, susah untuk kita typo gitulah. Dan dia punya keyboard ni menyala dengan LED yang berwarna putih. Saiz skrin laptop ni ialah 15.6 inci Full HD dengan IPS panel, NTSC 45% dengan brightness yang agak tinggi untuk sebuah laptop gaming budget, iaitu 350 nits. Untuk gamers, dia punya refresh rate tinggi 144Hz. Disebabkan brightness dia tinggi kan, warna yang dia dapat pamerkan tu memang cantik lah. Kalau anda main game ataupun tengok movie yang gelap-gelap, game horror macam tu kan, anda still dapat identify yang mana subjek dan yang mana background. Dia still dapat pisahkan dua benda yang warna lebih kurang sama tu. Dynamic range dia luas kalau anda guna untuk main game macam Overwatch ataupun Genshin Impact, ataupun anda nak guna untuk layan anime, memang cantik, colourful guys. Lepas tu kan, untuk gamers, selain dari refresh rate dia tinggi, skrin dia ni pun support G-Sync ataupun ada AMD FreeSync Premium. So kalau anda suka gerakkan cursor laju-laju, movement display anda tu pantas kan, jangan risau, anda punya image tu takkan ada hiris-hiris, takkan ada isu tearing langsung, ghosting pun sangat-sangat minima. So untuk gamers, laptop ni terbaik punya. Alright, sebelum saya share kepada anda tentang dia punya performance, kita buat perbandingan dengan laptop-laptop brand lain
ataupun sebenarnya spesifikasi yang kita nak tengok tadi 3GB VS dengan 6GB, saya nak tunjuk sekali lalu dia punya software macam mana. Ini adalah laptop gaming, of course dia datang dengan software gaming iaitu Lenovo Vantage, tapi dalam banyak-banyak software gaming laptop yang saya pernah main, Lenovo Vantage adalah yang paling kita kata useless jugalah. Kita boleh tengok status semasa hardware PC laptop kita ni, tapi itu pun tak keseluruhan. Macam status grafik card, yang ni dia tak tunjuk kepada kita. Tak banyak benda lah yang kita boleh buat dengan software Lenovo Vantage ni, but yes, ada. Okey, spesifikasi penuh Lenovo Log Gaming yang saya review ni, prosesor dia pakai Intel Core i5 12 Gen. Prosesor ni dia ada 8 core, 4 core untuk performance, 4 core untuk efficiency, RAM 8GB, DDR5 dah, DDR5 4800 MHz, storage dia 512GB PCIe 4 NVMe SSD, graphic card dia pakai Nvidia GeForce RTX 3050 6GB, lepas tu size screen 15.6 inci, Full HD, IPS panel, 144Hz refresh rate, support G-Sync, lepas tu Windows 11 dan juga 2 tahun warranty. Saya test dengan beberapa game, basically semua high setting detail saya ada tulis dekat nama dia bawah graf. Apa yang saya dapat kata kepada anda, performance Lenovo Log Gaming Intel Core i5 12 Gen RTX 3050 6GB ni mantul guys. Hampir semua game dia boleh run high setting atas dari 60 FPS, kecuali game-game AAA macam Cyberpunk lah. Untuk even untuk God of War kan, God of War ni memang demanding lah dia punya grafik. Untuk God of War, kalau anda nak main ultra setting lagi tinggi dari high setting pun boleh, dia boleh carry, dia boleh bagi kepada anda lebih dari 30 FPS dengan stable. Kalau anda nak gameplay yang lagi smooth, of course anda boleh downgrade dia punya setting ke high, dan anda dapat main dengan gaming experience yang lagi strong. Lepas tu, untuk tahu performance RTX 3050 6GB ni okey ke tak, ini graf perbandingan dengan beberapa laptop lain yang guna RTX 3050 3GB. Saya compare dengan 3 laptop lain. Satu Lenovo Legion yang dia punya prosesor sama Intel Core i5 12 Gen, tapi dia punya graphic card beza 3GB dengan 6GB. Lepas tu saya ada letak juga Asus TUF A15 yang mana dia pakai prosesor yang sedikit lama i5 11 Gen, dan last kali tu saya ada letak jugalah laptop yang guna spesifikasi gaming yang paling rendah untuk 2024 ni. Dia pakai RTX 2050. Saya letak supaya anda dapat tahu perbezaan performance laptop gaming yang paling murah dengan laptop gaming yang ketiga murah. Okey, kalau kita compare dengan Lenovo Legion yang guna prosesor yang sama, kita boleh nampak yang dia punya perbezaan tu tak ketara sangat lah. Tapi kalau kita compare dengan Asus TUF A15 yang guna i5 11 Gen, perbezaan tu memang kau-kau. Saya ada pendapat saya sendiri, tapi sebelum tu saya nak tunjuk kepada anda 4 klip gameplay sebab nak ketengahkan isu thermal yang ada dekat Lenovo Log Gaming ni lah. Anda perhatikan dekat tengah-tengah setiap game ada suhu untuk prosesor CPU dekat situ, dan ada suhu untuk graphic card GPU. Tengok dia punya suhu. Tinggi guys, ada yang cecah 90 darjah ni kan. Saya dah set dia punya kipas ni ke max, memang bunyi bising nak mampus, angin pun dah kuat, tapi still cecah 90 darjah. Bila kita guna dalam keadaan 90 darjah tu, keyboard dia tak adalah panas sampai nak sentuh pun tak boleh, okey je. Plus sepanjang saya main game, walaupun suhu dia macam tu kan, tak berlaku bottleneck, dia punya performance tak drop tiba-tiba. So kalau anda dapat beli external cooler, saya recommend anda beli, mungkin dapat membantu serba sedikit thermal performance Lenovo Log Gaming yang saya review ni. Okey, sebagai kesimpulan, adakah berbaloi untuk kita upgrade dari 3GB ke 6GB? Anda kena tahu yang memang berlaku perbezaan harga, mungkin RM100, mungkin RM200, ataupun mungkin RM300 Malaysia lah. Let's say anda tak jumpa RTX 3050 3GB dalam
market, then no choice. Personally, saya rasa macam tak berbaloi sebenarnya untuk anda pilih yang 6GB instead of 3GB semata-mata gaming. Kalau anda nak guna untuk kerja, anda nak guna untuk editing ataupun software-software yang melibatkan graphic card, then yes, anda patut beli yang 6GB. Tapi kalau anda guna semata-mata untuk gaming, kalau kerja pun kita kata santai-santai sahaja, 3GB okey. Walaupun perbezaan dia RM100 Malaysia, better simpanlah RM100 tu, just pakai 3GB. Saya tak pastilah direction untuk laptop ni macam mana, tapi katakan lepas ni dia nak buang 3GB, dia nak fokus kepada 6GB, at that time no choice, kita beli saja yang 3050 6GB. Apa-apa pun, saya letak senarai laptop gaming yang saya recommend untuk 2024 ni dalam ruangan description box below. Anda boleh tengok satu persatu. Nanti saya cerita sikitlah apa yang lebih tentang laptop-laptop tu dekat ruangan description box below. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar jumpa lagi.